Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala rahmat limpah kurnia Allah Azza wa Jalla, Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berada dalam majlis pada pagi ini yang menghimpunkan dua kebaikan. Pertama, kita baca hadis. Itu kebaikan yang besar. Kemudian kita pula baca hadis berkaitan dengan Al-Quran. Dua kali besar. Mana kita pada majlis baca hadis 40 hadis berkaitan dengan Al-Quran ni, kita cerita tentang dua perkara benda baik. Kita cerita tentang dua kebaikan. Kebaikan yang pertama ialah kita cerita tentang hadis, dan kebaikan yang kedua, kita cerita hadis-hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dengan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa taala memahamkan kita tentang hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, selawat dan salam juga tidak lupa kita rafa'kan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Tanpa melengahkan masa lagi, kita hari ini kita akan ulang hadis yang ke-29. Hadis yang ke-29 berkaitan dengan galakan untuk mengulang atau menjaga Al-Quran. Kita dalam bab yang keberapa baru ni? Dalam bab komitmen yang kuat dalam membaca dan mengulang hafalan, supaya kita ni tidak lupa. Jadi kita dah bincang sebelum daripada ni hadis yang cerita tentang perihal supaya perintah supaya menjaga hafalan. Maka kita masuk pada hadis yang ke-29 ni, itulah bab perkataan apa yang diucapkan bagi seseorang yang lupa ayat atau surah. Yang lupa ayat ataupun surah. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum inni nasitu ayata kadza wa kadza, bal huwa nussiya. Wa hadha lafdhun Nasa'i wa akhrajahu Muslim bi lafdhin la yaqul ahadukum nasitu ayata kaita wa kaita, bal huwa nussiya. Wa rawahu al-Bukhari aidan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang dari kamu mengatakan aku lupa ayat ini dan ini, kerana sesungguhnya dia dibuat lupa oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis ni riwayat Imam An-Nasa'i, juga termasuk dalam riwayat Imam Muslim. Patut dia dahulukan riwayat Imam Muslim. Wa anhu, dari Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu, dikata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bi'sa ma lirrajuli an yaqula nasitu surata kaita wa kaita aw nasitu ayata kaita wa kaita, bal huwa nussiya. Rawahu Muslim.
masih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah buruknya bagi seorang yang berkata, saya telah lupa surah ini dan surah itu, atau saya lupa ayat ini dan ayat itu, akan tetapi ia dilupakan. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Pertama sekali, hadis yang ada dengan kita ni ialah menceritakan tentang lupa. Tentang lupa. Lupa ayat atau lupa surah. Adab kita apabila kita lupa kepada Quran ialah kita tak kata kita lupa. Sebaliknya, dia dilupakan. Pertama, apakah dia sekadar adab sahaja ataupun hadis ni memberi kefahaman yang lebih daripada itu? Kita bincang. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita dan mengampunkan dosa dan kesalahan kita. Pelajaran dari hadis. Pertama, hadis ni, dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk bagi kaum muslimin untuk senantiasa berkata baik dan selektif dalam memilih kata. Okay, pertama, jangan kata kita lupa. Seolah-olah bila kita kata kita lupa, makna kita tak nak kepada Quran. Jadi bila kita kata lupa tu seolah-olah kita tak nak kepada Quran, maka itu perkataan yang tidak baik. Jadi pilihlah perkataan yang baik, jauhilah perkataan yang buruk. Dan ini adalah contoh ataupun adab yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan dan perbuatan baginda sehari-hari. Itu yang pertama. Faedah umum. Faedah yang kedua, perkataan aku lupa ayat ini. Aku lupa ayat ini. Maknanya kita sandarkan perbuatan lupa tu kita yang lupa. Adalah sebuah perkataan yang dibenci kerana di dalamnya terdiri dari sifat menggampangkan dan lalai dalam membaca. Yang ni seolah-olah gitu je, mudah je kita ni. Quran ni tak apalah, kita ingat ke kita tak ingat ke, seolah-olah benda tu tak apa, mudah. Macam mana nak tahulah, tak ingat dah. Okey. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha ayat 126. Demikianlah telah datang kepada kamu ayat-ayat kami dan kamu melupakannya, maka begitulah pula pada hari ini kami pun melupa, kamu pun dilupakan. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Alangkah buruknya keadaan para penghafal Quran yang lalai dalam membaca murajaah hafalan sehingga dia melupakan. Okay? Memang tak baguslah. Buruknya keadaan penghafal Quran yang mana dia lalai daripada membaca murajaah hafalan sehingga dia lupa. Akan tetapi sesungguhnya tidak dibenci perkataan kalimah aku dilupakan, yakni aku telah dilupakan. Ada beza tak? Dari sudut adabnya kita sebut lupa dengan dilupakan. Okey. Jadi adabnya kita kata macam mana ni? Allah Ta'ala alam, aku dah jadi tahu dah. Aku dilupakan daripadanya. Apakah dia sekadar adab ataupun ada perbahasan lain? Kita akan sambung nanti. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah buruknya orang yang berkata aku lupa ayat ini, akan tetapi dia telah dilupakan oleh Allah. Sering-seringlah mengingat Al-Quran kerana ia lebih cepat hilangnya dari dada seseorang dari unta yang lepas dari ikatannya. Okey, yang ni kita dah baca dah sebelum ni penuh. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fokus kita pada hari ini ialah tentang lupa. Ini adalah perkara yang sangat besar. Perbahasan yang lebih utama daripada adab kita nak sebut perkataan. Sebelum daripada tu kita nak bahas apa hukumnya seseorang
yang lupa kepada Al-Quran? Apa hukum seseorang itu lupa kepada Al-Quran? Okey. Saya nak ambil satu artikel dalam Islam QA ni. Artikel ni bahasa Arab. Okey. Soalan dia, ma hukmu man hafiza syai'an min al-Qur'anil Karim awil asma'ul husna awil asma'il husna thumma nasiyaha aw nasiya ba'dan minha bisababi dhakiratihi ad-dha'ifah wa hal sayu'adzibuhu Allahu ala dhalik? Boleh kalau translate? Tak boleh kan? Cuba kita translate sini. Sekejap, translate ke mana boleh? English boleh. Translate ke bahasa lain tak boleh? Choose another language. Cuba kita tengok bahasa Malaysia. Indonesia, bahasa Malay. Jadi ke tak? Boleh. Apakah hukum, adakah berdosa orang yang lupa apa yang dia hafal dari Al-Quran kerana lemahnya ingatan? Ni asal daripada bahasa Arab, tapi kita translate guna Google Translate lah. Jadi terima kasih Tuhan. Terjemahan dia ni memang saya kena ulang lah. Tapi saya baca teks bahasa Arab tadi, kita akan sebut lah. Jadi persoalan dia, apakah hukum seseorang yang menghafal Al-Quran atau nama-nama yang mulia, yakni Asma'ul Husna, kemudian melupakannya atau melupakan sebahagiannya kerana lemahnya ingatan? Apakah Allah akan mengazabnya? Okey. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Apa maksud terjemahan ini sebenarnya? Alhamdulillah. Terima kasih Tuhan. Alhamdulillah. Pertama, seorang Muslim tidak seharusnya mengatakan saya terlupa tentang apa yang hilang dari ingatannya dalam menghafal Al-Quran. Tetapi sebaliknya, saya terlupa atau saya terlupa. Sama juga ni. Hak ni pun sama, dengan yang ni pun sama juga. Terlupa sama terlupa. Seorang Muslim tidak seharusnya kata saya terlupa. Sebaliknya, saya terlupa atau saya terlupa. Ni kekurangan terjemahan dia. Kita tengok teks bahasa Arab dia. Seorang Muslim tak patut kata nasitu, saya lupa. Sebaliknya dia kata unsitu, saya terlupa, atau nusitu, dilupakan. Okey, saya terlupa atau dilupakan. Okey, sama dengan bab yang kita baca tadilah. Kita pergi lagi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bisma. Pening bahasa dia ni. Ayat kit bahasa tak ada dalam bahasa Melayu ni. Saya terjemah bahasa Arab lah tuan-tuan mudah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, bisma. Patutlah tak boleh terjemah. Bisma, dia tulis bisma, dia bahasa terjemahan tadi. Bisma dia kata. Bisma li ahadihim yaqulu nasitu ayata kaita wa kaita bal huwa nussiya istadhkirul qur'ana falahu wa ashaddu tafassiyan min sudurir rijal minan na'ami bi'uquliha. Perkara paling buruk seorang lelaki berkata, aku telah lupa ayat sekian dan sekian. Bahkan dia dilupakan, seringlah mengulangi ataupun mengulangi hafalan lah, kerana dia lebih cepat lari daripada dada seorang lelaki
daripada unta yang terikat. Baik. Wa huwa alladhi fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi soalan kita tadi, apa hukum lupa Quran? Apa hukum lupa Quran? Wa qad ikhtalafa al-ulama, para ulama berselisih pendapat tentang hukum melupakan Al-Quran oleh orang-orang yang menghafalnya. Okay, ini poin dia, persoalan dia. Apa hukum orang yang melupakan Al-Quran oleh orang yang menghafal Quran? Segolongan mazhab Syafi'i berpandangan bahawa ia adalah dosa besar. Sebahagian juga daripada mereka berkata ia adalah dosa, yakni dosa tapi tak besar. Pandangan pertama kata dosa besar, pandangan kedua kata dosa cuma tidak sampai dosa besar. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, melupakan Al-Quran adalah dosa. Hukum melupakan Quran ni berdosa. Tak ingat maknanya? Tak ingat ni kita belum hafal lagi kan? Kita cuba hafal tak ingat. Gitu. Ni orang yang dah hafal Quran, kemudian dia lupa kepada apa yang dia hafal. Okay? Itu maksud lupa. Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah sebut melupakan Al-Quran adalah dosa. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahullah berkata, dan begitu juga melupakan sesuatu daripadanya. Menurut laporan, yakni menurut riwayat, diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku, yakni hadis ni, dan melupakannya adalah dosa besar. Aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada satu surah Al-Quran dan ayat yang diberikan kepada seorang lelaki lalu dia melupakannya. Dan berita sesiapa yang membaca Quran kemudian melupakannya, khabar hadis lah, nescaya bertemu dengan Allah pada hari kiamat menjadi seorang yang berpenyakit kusta. Hadis riwayat Abu Daud. Ni. Jadi berkata Ar-Ramli, sabdanya, yakni hadis Nabi SAW tu, dan melupakannya itu adalah besar, yakni dosa besar. Okey. Adalah wajar kerana dosa besar jika dia melupakan itu kerana kelalaian atau kemalasan. Sebab apa dia lupa? Sebab dia lalai daripada Quran. Sebab apa dia malas daripada Quran? Maka orang ni berdosa. Orang ni berdosa kalau dia sengaja melupakan Quran. Okay? Dengan macam mana cara sengaja dia? Dulu dia hafal Quran, lepas habis dia hafal Quran, dia dah tutup buku, dia dapat sijil, dia pun dah tak baca dah Quran. Kalau tanya dulu, mengapa Quran mu duduk mana lah ni? Aku tak ngaji sekolah tahfiz dah. Lepas aku keluar tahfiz hari tu, aku jadi businessman. Jadi aku tak ngaji dah lah, moga jadi businessman lah ni. Mudah mana lah ni? Aku jadi ahli sukan, ahli atlet. Dulu kan menghafal Quran. Mudah mana lah ni? Aku jadi penyanyi rap. Ada orang hafal Quran jadi penyanyi rap. Kita tengok dalam Facebook ada seorang Mesir tu, dia rappers, orang suruh ngaji Quran. Dia ngaji Quran, sedap dia ngaji Quran. Terkejut orang yang interview dia. Macam mana dia kata? Dulu aku pernah hafal Quran dekat Syekh sekian. Jadi kalau dia lupa tu kerana kelalaian dan kemalasan, maka dia adalah dosa. Ada yang kata dosa besar, ada yang kata dosa biasa. Okey. Dan ternyata pandangan Syekh kita ni, melupakan Al-Quran bukanlah dosa besar. Malah dia bukan dosa.
bahkan dia adalah musibah ataupun hukuman. Sebab tu kita jangan kata dia sudut adab, bukan sekadar adab. Nusi tu aku dilupakan, bukan merujuk kepada dosa saja tak. Merujuk kepada lupa Quran tu sebenarnya adalah hukuman. Allah yang hilangkan Quran tu daripada kita sebagai hukuman Allah ke atas kita. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Okey. Dan kemungkinan besar ini adalah kerana keengganannya untuk mengamalkannya. Bapa dia lupa Quran? Sebab dia tak amal Quran, maka Allah hukum dia dengan lupa Quran. Atau kekurangannya, yakni kurang terhadap Al-Quran, kurang komitmen dia dengan Al-Quran. Okey, kurang komitmen dia, mana dia pun jarang-jarang baca Quran, Allah hukum dia dengan Quran tu ditarik daripadanya. Jadi sebab tu kita kata dari sudut adab, jangan kata kita lupa, sebaliknya kita dilupakan. Kenapa? Kerana sesungguhnya bila lupa tu berlaku, ia adalah hukuman dari Allah. Sebab apa hukuman? Boleh jadi kerana enggan mengamalkannya ataupun kurangnya komitmen yang dia beri kepada Quran. Jika dia terlupa apa yang dihafalnya kerana kelemahan dalam ingatannya, okay? Kerana kelemahan dalam dia ni bukan orang tak orang meninggal, tapi dia lemah ingatan, maka dia tidak perlu melakukan apa-apa, tetapi dia perlu terus memberi tenaga dengan banyak membaca dan melakukan apa yang dia hafal. Okay? Ia adalah salah satu cara terbaik untuk mengekalkan apa yang dia simpan. Jadi pandangan ni kata dia bukan dosa, sebaliknya dia adalah hukuman. Sesiapa yang mengatakan bahawa melupakan siapa yang mengatakan bahawa melupakan Al-Quran adalah musibah. Yang pertama Al-Hafiz Ibn Hajar, dia yang kata lagu tu. Al-Hafiz Ibn Hajar berkata, Abu Ubaid meriwayatkan dari Ad-Dhahhak bin Muzahim dalam tahanan bahawa dia berkata, tiada seorang pun yang mempelajari Al-Quran lalu melupakannya melainkan kerana dosa yang dilakukannya. Mana orang ni ahli Quran ni mungkin sebab dia buat dosa, sebagai musibah sebagai hukuman dosa tu, maka Quran tu dicabut daripada dia. Rugilah dia daripada Quran. Tak adalah dia bahagian dari Al-Quran. Allahul Musta'an. Okey? Kerana Allah Ta'ala berfirman, dan musibah apa saja yang menimpa kamu, maka ia adalah kerana apa yang diusahakan oleh tanganmu. Dan melupakan Al-Quran adalah salah satu musibah yang besar. Itu kata Al-Hafiz Ibnu Hajar. Okey? Dan Al-Qurtubi, Abul Abbas Al-Qurtubi berkata, Ibn Hajar kata lagi, Al-Qurtubi kata, sesiapa yang mengumpulkan Al-Quran, maka darjatnya dan kemuliaannya dalam dirinya dan kaumnya telah ditinggikan. Yakni siapa yang hafal Quran, darjat dia tinggi. Dan bagaimana tidak demikian? Dan barang siapa yang menghafal Quran seolah-olah kenabian diletakkan di antara dua bahunya. Mana orang ni memikul risalah kenabian. Apa yang Nabi bawa tu adalah Quran. Siapa yang hafal Quran, maka dia memikul, meletakkan kenabian di antara dua bahu, yakni dia pikul risalah kenabian tersebut. Okey. Dan Abdullah bin Amr bin Al-As berkata, apa ni? Kena baca ke Arab juga faham sikit. Okey.
qalahu Abdullah bin Amr bin Al-As. Begitulah juga telah dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As. Wa qad sara mimman yuqalu fihi huwa min ahlillahi wa khassati. Dia kata orang yang hafal Quran ni, dia telah memikul kenabian di antara dua bahunya, dan dia telah menjadi ahlillah, ahli Allah dan orang-orang khusus, ahlillah dan orang yang khusus, VIP Allah Ta'ala bahasanya. Dan wa idza kana kadzalik, apabila dia dah sampai kepada darjat tersebut, maka munasabahlah hukuman mensia-siakannya itu menjadi berat. Makna sebagaimana tingginya kedudukan orang tu, bila dia dapat kedudukan ni, kemuliaan ni, maka begitulah besarnya akibat daripada mensia-siakan kelebihan tersebut. Seperti mana isteri Nabi kalau buat salah, balasannya 2 kali ganda daripada kesalahan wanita biasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabiyyi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wahai isteri-isteri Nabi, siapa yang datang dengan bawa kejahatan yang nyata, maka dia akan dihukum dengan azab 2 kali ganda. Pasal apa? Sebab kemuliaan kedudukan isteri Nabi ni, bila buat salah, kesalahan dia tak sama dengan kesalahan wanita biasa. Maka begitulah ahli Quran. Ahli Quran ni mulia. Bila dia buat salah, kesalahan dia tak sama dengan kesalahan orang biasa. Allahul Musta'an. Okey. Tapi bila dia buat baik, kebaikan dia besarlah. Pasal apa? Sebab dia VIP-nya Allah Ta'ala. Wa bi kulli halin fahiya musibatun au uqubah, lakin la najzim bil ithmi li mujarradin nisyan. Apa dia? Walau apa pun ia adalah musibah atau azab, tapi kita tidak pasti dosanya hanya kerana lupa. Jadi hak pasti musibah ataupun azab. Dosa ataupun tidak, pandangan kedua ni belum pasti. Berkata ulama jawatan kuasa Lajnah Daimah ni jawatan kuasa fatwa Arab Saudi ni, tidak patut bagi orang yang telah menghafalnya melalaikan bacaannya, tidak pula melalaikannya, tetapi hendaklah dia mengambil balasan ataupun wirid setiap hari daripadanya untuk membantu mengawalnya atau menjaganya dan mencegah dari melupakannya, mengharapkan pahala, mendapat manfaat dari hukum-hukumnya, baik dalam iman dan amal. Tapi barang siapa yang menghafal sesuatu dari Quran kemudian melupakannya kerana pekerjaan atau kelalaian, maka dia tidak berdosa, tapi apa yang diberikan ancaman ialah melupakan apa yang dia lakukan. Dia telah menghafal tidak sahih dari Nabi SAW. Cerita payah bahasa terjemahan ni. Pendek katanya, Lujnah Daimah sebut gini, tidak patut orang yang hafal Quran dia melupakan dari membaca Quran. Okey, jangan pula melalaikan daripada mengulangi Al-Quran. Bahkan dia mesti jadikan Quran tu bacaannya setiap hari, yang membantu dia untuk menjaga Quran dan menghalangnya dari lupa, dalam keadaan mengharapkan pahala dan mendapat faedah dari hukumnya, dari sudut akidah, dari sudut amalan. Akan tetapi barang siapa menghafal dari Quran kemudian dia lupa, thumma nasiyahu an syughlin au ghaflah, sebab sibuk ataupun lupa, laisa bi'athimin, dia tidak berdosa. Lujnah kata tidak berdosa. Wa ma warada minal wa'idi fi nisyani ma hafidha lam yasih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, itu fatwa Lujnah
daimah. Dia kata tak patut tapi tidak berdosa kalau dia tu dilupakan sebab dia sibuk. Okey. Zahir al-zahir. Jadi ada dua pandangan. Satu dosa besar, satu kata tidak berdosa, satu kata itu adalah hukuman ataupun musibah. Kesimpulan dia kata sebut, secara zahirnya siapa yang kata Quran tu lupa Quran tu berdosa, dia berdalil dengan dua hadis. Tetapi hadis tersebut tidaklah sahih hukum dia. Okey. Dan barang siapa yang kata Quran lupa itu dosa besar, okey, dia tidak lam yurid ma yakunu bisababi dha'fi dzakirah. Yang kata dosa tu pun bukan bermaksud, dan dia tidak memaksudkan orang yang lupa disebabkan lemahnya ingatan, tetapi yang dimaksudkan dengan lupa berdosa tu apabila lupa sebab malas ataupun sengaja melupakan. Okey. Boleh faham tak tu? Beza Satu orang kata dia lupa sebab lemah ingatan. Dia baca tiap-tiap hari dia baca, tapi Quran tu hilang, dia lupa, ingatan dia jadi lemah. Sebab mungkin banyak kerja dia ke apa, sibuk benda lain dah. Dulu dia tak berkahwin lagi, dah berkahwin ni, ada anak lagi, ada isteri lagi, ada kerja tu, ada kerja ni, macam-macam sibuk. Tapi dia ada bahagian Quran yang dia baca setiap hari. Satu hari dia baca 1 juzuk ke 2 juzuk ke 3 juzuk ke, dia ada je wirid, cuma ingatan dia lemah. Orang ni tak apa. Tapi kalau dia ni memang tutup buku terus, lepas macam saya sebut tadi, lepas hafal Quran dah, habis khatam tak, tinggal dah. Dia kata saya ngaji benda lain dah ustaz, tak ada kaitan dengan Quran, jadi tak baca lah Quran. Maka orang begini sengaja lupa kepada Quran ni, dia telah mensia-siakan nikmat yang Allah Ta'ala dah bagi kepadanya, maka hukumnya berdosa kalau dia sengaja begitu. Okay? Allahul Musta'an. Okay? Jadi Ibnu Uthaymin sebut lupa kepada Quran ni ada dua. Pertama sebab tabiat maknanya secara kehidupan kita, duk sibuk dan sebagainya, kita pun jadi lupa. Yang kedua, kerana memang dia niat untuk meninggalkan Quran, dia tak nak pada Quran, tak nak, biarlah aku tak nak dah jadi hafiz Quran, tak ada makna je, seolah-olah gitulah. Maka orang ni berdosa. Nombor dua ni berdosa. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kembali kepada hadis kita, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dah faham tadi secara ringkas. Saya boleh sebut apa hukum lupa kepada ayat atau surah. Hukumnya berdosa kalau kita sengaja lupakan dia, dan itulah yang dimaksudkan dilupakan. Kerana apa? Kerana dosa yang kita sengaja tu Allah pun cabut daripada Quran, daripada hati kita Quran. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Kita tahu kadang-kadang ada kesilapan kita yang tak kaitan dengan Quran. Boleh jadi dosa dengan mata kita, tengok benda-benda yang tak baik, Allah pun tarik Quran. Boleh jadi dengan sebab makanan benda-benda yang haram, jadi Allah tarik Quran. Sebab tu disebut dilupakan. Boleh jadi sebab dosa-dosa kita pada benda lain, Allah cabut kemuliaan Al-Quran tu daripada kita. Allahul Musta'an. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tu hadis kita hari ini. Kita nak masuk pada hadis yang bahagian kelima, anjuran memperindahkan suara dalam membaca Al-Quran. Hadis yang ke-30, bab memperbaiki suara dan memperindahkan bacaan Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Hadisnya berbunyi dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man adhina Allahu li syai'in ma adhina Allahu li syai'in ma adhina lin Nabi sallallahu alaihi wasallam an yataghanna bil Quran. Muttafaqun alaihi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, atau dari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak pernah mengizinkan untuk sesuatu sebagaimana dia mengizinkan nabinya
untuk memperindahkan suara saat membaca Al-Quran. Jadi memperindahkan suara dengan Quran ni diizinkan oleh Allah, dan tak pernah Allah izinkan sesuatu seperti mana Allah izinkan memperindahkan suara dengan Al-Quran. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Rawahul Bukhari. Ni. Wa zada Abu Dawud qala faqultu li ibni Abi Mulaikah ya Aba Muhammad ara'aita idza lam yakun hasana sauti qala yuhassinuhu mastata'a. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukan dari golongan kami orang yang tidak melagukan Al-Quran. Dalam hasyiah Abu Daud, dalam hasyiahnya Abu Daud menambahkan, dia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abi Mulaikah, Ibnu Abi Mulaikah, wahai Abu Muhammad, bagaimana pendapatmu apabila dia tidak bagus suaranya? Dia menjawab, ia perindahkan suaranya semampunya. Okay. Kemudian datang lagi dalam hadis riwayat Anil Bara bin Azib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah bacaan Al-Quran dengan suaramu. Dengan suaramu. Jadi 3 hadis ni duduk dalam satu bab, iaitulah memperbaiki dan memperindahkan bacaan Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Hadis pertama muttafaqun alaih, hadis yang kedua riwayat Al-Imamul Bukhari, dan hadis yang ketiga riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud serta Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Darjatnya sahih. Jadi ketiga-tiga hadis ni sahih lah. Okay? Pelajaran dari hadis, bukan dari golongan kami siapa yang tidak melagukan Quran, yakni tidak mengikuti petunjuk kami. Bukan daripada kami di sini, yakni bukan daripada cara dan petunjuk kami bila baca Quran tu tidak melagukan Quran. Jadi jangan baca Quran tu supaya baca surat khabar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dia kena baca dengan alunan Al-Quran. Sebab Quran ni kan dia telah mengalahkan syair dengan alunan dia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Ayat? Ayat pagi tadi menyaringkan. Tu dalam soal berzikir. Zikir-zikir lain. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Itu dalam soal zikir-zikir lain. Adapun Quran ni memang digalakkan untuk mengeluarkan suara dan memperindahkan suara. Jadi kalau kita baca seorang tu pun kita boleh baca. Kan sahabat Nabi solat malam pun orang mari dengar bacaan Nabi daripada luar rumah, orang dengar. Itu namun Nabi mengeluarkan suara dan memperindahkan bacaannya. Kemudian yang kedua, sangat dianjurkan memperbagus dan memperindahkan suara ketika membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan, baik di dalam salat atau di luar salat. Okey. Jadi kena baca sesuai dengan kemampuan. Kalau dia tak boleh baca suara sedap macam Imam Sudais, bacalah qadar bacaan dia lah, walaupun tidak tahap imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu boleh dah. Yang penting dia memperindahkan bacaan Quran. Bukan sekadar pada lagu dia, malah pada makhraj dan tajwid dia. Itu nombor 1. Okay? Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, memperindahkan suara ini dengan memperelokkan makhraj dan tajwid lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca wattini wazzaitun pada salat Isya,
Saya belum pernah mendengar suara yang lebih bagus daripada suara baginda, dan belum pernah menyaksikan solat yang lebih bagus daripada solat baginda. Okey. Poin yang ketiga, memperindahkan bacaan ketika membaca Quran terbahagi menjadi dua bahagian. Ada dua. Keduanya adalah hal yang dianjurkan. Dua-duanya betul berlaku. Yang pertama, betulkan makharijul huruf, sifat-sifat huruf, dan jaga hukum tajwid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu, jaga tajwid, jaga makhraj, jaga tajwid. Yang kedua, membaguskan nada suara yang akan memperindahkan bacaan Quran. InsyaAllah dengan dua ni serentak, sedap bacaan kita. Jangan sedap suara saja, tiba-tiba makhraj ke laut. Lagu memang kau-kau dah sedap, tapi tajwid habis, hukum tajwid dia langgar. Yang tu tak nak lah. Jangan langgar hukum tajwid kerana suara. Jangan langgar hukum tajwid kerana suara. Nombor satu sekali, makharijul huruf dan tajwid itu nombor satu. Indah suara ni mengikuti dia. Jangan langgar hukum tajwid kerana nak memperindahkan bacaan. Dalam catatan kaki dikatakan bagaimana memperbagus suara sedangkan itu adalah sebuah yang alami. Alami ni maksudnya natural, semula jadi dalam diri seseorang. Jawapan dia memperbagusnya dengan senantiasa terus belajar sehingga dia boleh membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan yang dimilikinya, dan inilah termasuk dari sebuah usaha. Jadi kalau dia tak tahu, bacalah, berusahalah belajar tajwid, usaha baca, insya-Allah. Kalau tak sedap bacaan dia termasuk usaha untuk memperindahkan bacaan Quran. Dalam beberapa hadis disebutkan sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan tartil, seperti yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, warattilil Qur'ana tartila. Yani bacalah Quran dengan tartil. Apa maksud tartil tu? Tartil tu bacaan yang tidak cepat lah, bacaan yang tidak laju. Bacaan yang tartil tu bacaan yang sederhana. Taranum tu lain. Taranum tu melagukan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu taranum. Sekat tu ialah, lain tak pandai lah. Lepas tu dia ada makam-makam suara dia. Termasuk dalam memperindahkan, tapi jangan sampai melampau, dipanggil takalluf. Takalluf ni maknanya sampai menyebabkan lari daripada makna sebenar Quran. Pasal terlebih lagu daripada dia jaga lagu lebih daripada, nanti kita sebut nanti tentang bab ni. Dari Hafsah, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, dia menggambarkan sifat bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah lalu dibaca perlahan-lahan hingga lebih panjang dari yang pernah beliau baca dengan panjang. Apa maksudnya? Yamudduhu madda. Jadi Nabi ni dia baca panjang, dan ada part dia baca panjang, dia memanjangkan yang panjang. Maksud gitu. Maknanya kalau mat tu Nabi baca panjang-panjang lah, Nabi memanjangkan mat dia. Kalau 6 harakat tu 6 harakat gitulah panjang. Tak adalah kata baca pendek tepat yang panjang tu. Nabi baca panjang, baca panjang. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW biasanya memotong bacaan baginda. Baginda membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kemudian berhenti Ar-Rahmanir Rahim, kemudian berhenti, kemudian baca Maliki Yaumiddin. Jadi cara Nabi baca cukup mat dia. Kemudian Nabi tidak gopoh, dalam erti kata Nabi wakaf pada ayat yang patut wakaf. Nabi memotong-motong bacaan dia, maknanya
Berhenti Nabi berhenti. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kak. Ar-Rahmanir Rahim. Kak. Maliki Yaumiddin. Kak. Tidak laju. Tidak kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti kalau ada bacaan Nabi ni tartil saja. Okey. Ulasan. Maka dianjurkan bagi kita khususnya para qari, pembaca dan penghafal Quran untuk senantiasa membacanya dengan tajwid dan memperindahkan suaranya ketika membaca Al-Quran. Okey. Apa hukumnya memperindahkan suara? Ni kita ada ni. Istihbab tahsinus saut. Telah datang nas-nas syarak bahawa memperelokkan suara ketika baca Quran adalah perkara yang dituntut. Okey. Sebagaimana hadis yang ada yang kita dah sebutkan tadi. Okey. Faman hassana sautahu min ghairi takallufin imtithalan li amri syar'i fa ni'ma fa'al. Siapa yang memperelokkan suara dengan Quran tanpa takalluf. Takalluf ni siapa apa kadang-kadang orang tu lebih daripada orang Arab dia punya beratnya sebutan. Orang Arab baca ringan dia punya Alhamdulillah, berat pada tu. Orang Arab sebut Alhamdulillah, tu maksud dah. Macam kita at-tahiyat. Main at-tahiyat tu tak keluar makhraj. Takalluf lah tu orang panggil. Jadi orang Arab bacaan dia adalah bacaan yang tidak takalluf. Biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak takalluf. Ada tu laju. Laju. Untuk orang mengulang Quran biasa dia baca. Bacaan tu supaya dia nak cepat ulang-ulang bacaan dia. Okey. Dibolehkan tapi hadar pun kena jaga tajwid. Hadar ni bukanlah siapa-apa tak jaga tajwid dak. Macam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Ada mak-mak dia, cuma hak jadi 6 tu dah jadi 4 ataupun dah jadi 2. Jangan siapa pun Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim amin. Tu tidak hadar tu. Tu luar tabi'i dia panggil. Luar tabi'at sehingga tak bunyi dah dia punya makhraj pun tak ada, tajwid pun tak ada. Jangan. Okey? Hadar ni walaupun cepat tapi masih lagi menjaga tajwid. Baik. Dalla qawlu Abi Musa as-sabiq ala annahu la ba'sa an yaqsuda ma'a dhalika ta'thir al-ayati fi qulubil mustami'in wa tarqiqiha biha. Jadi kata tujuan dia memperelokkan suara ni boleh untuk dia maksudkan dengannya memberikan kesan kepada orang yang mendengar bacaan. Ala an yakuna dhalika kullu khalisan liwajhillahi jalla wa ala la li ajli an yamdahakan nasu wa yathnau wa yuthnu ala sautik. Di mana semestinya yang dia buat itu mestilah ikhlas kerana Allah, yakni kerana nak memerhatikan, nak memberi kesan ayat-ayat Allah itu pada hati orang mendengar, bukan kerana untuk dipuji oleh manusia ke atas indahnya suara, sehingga dia kata ni qari. Okey, dan tidak juga patut memperindahkan suara sehingga melalaikan daripada solat, dan tidak tadabbur. Jadi orang baca sedap suara dia ni, orang dengar suara dia berlagu tu kerana tujuan suara, bukan tujuan tadabbur. Yang tu tak boleh. Hendaklah dia juga takut daripada riak,
dan janganlah sampai takut kepada riak itu membatalkan amalannya. Membatalkan amalannya. Ada setengah orang tu dia tidak memperindahkan suara sebab dia takut riak. Dalam masa yang sama dia jadi baca Quran tak elok. Tak boleh juga. Jangan kerana riak kita meninggalkan amalan. Tetapi buatlah amalan dalam keadaan tidak riak. Boleh faham? Aku tak boleh baca Quran sedap-sedap, nanti orang kata keriak. Jadi baca Quran biasa-biasa je lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak ada lah, tak itu. Padahal memperindahkan bacaan tu dituntut dalam agama. Jadi kena duduk pertengahan. Baca Quran dengan baik, tapi dalam masa yang sama jangan riak. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Hadis yang ke-31. Bab boleh memuji orang yang berhak atas apa yang dia miliki dengan syarat aman dari fitnah, yakni ujub. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu law ra'atikal barihah laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Mana ada asal dia ni? Okey. Law ra'aitani ni liqira'atika al-barihah. Law dia tu apa terjemah dia sini? Law ra'atika, bukan ni. Lain ni. Kalau dia sudut yang terjemahan dia tu, ya. Dia kata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bacaan Abu Musa al-Ash'ari, baginda berkata, seandaikan lau ra'aitani wa ana asma'u li qira'atikal barihah. Tu baca terjemah penuh dia. Panjang gugur ni. Lau ra'aitani wa ana asma'u li qira'atikal barihah. Panjang gugur. Tiga-tiga ada barihah ni. Maksud penuh ni ada. Seandainya engkau menyaksikan aku di saat aku mendengar bacaanmu semalam. Kalau kita tengok ni kan, ni terjemahan ni saya besarkan sini. Highlight ni. Law ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal barihah laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Ni lafaz hadis penuh. Di sini ada gugur sikit. Law ra'ai, sini gugur ni. Nampak? Di sini ni ada sedikit keguguran. Nanti kena betulkan balik. Okay? Bagi orang yang ada cetakan buku ni, kena betulkan balik. Okay? Baik, terjemahan dia betul. Seandainya engkau menyaksikan aku di saat aku mendengar bacaanmu semalam, sungguh engkau telah diberikan keindahan suara sebagaimana keindahan suaranya Nabi Daud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Ibn Hibban wa ghairahu qala Abu Musa qultu ya Rasulullah law alimtu makanaka la habbartuhu laka tahbira. Dalam riwayat yang lain Ibnu Hibban meriwayatkan, dan selain dia terdapat tambahan dari perkataan Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata, sekiranya saya mengetahui keberadaan anda, yakni kalau Abu Musa kata, kalau aku tahu Rasulullah dengar, la habbartu laka tahbira, nescaya saya memperbagusnya untuk anda. Aku akan berlagu kalau Nabi dengar betul. Kalau aku tahu, aku berlagu sungguh mari. Bahasa kita gitu. Pelajaran dari hadis, dibolehkan untuk memuji seseorang jika dia memiliki hal tersebut dan dia aman, yakni terjaga dari fitnah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Okey.
Yang kedua, Rasulullah SAW mendengar bacaan Abu Musa dikarenakan merdunya suaranya dan bagusnya bacaan. Jadi Abu Musa ni radhiyallahu anhu ni orang yang sedap bacaan dia. Dia sedap bacaan dia, Abu Musa al-Ash'ari. Dan dalam satu satu hadis pernah Nabi minta dia baca Quran dan Nabi kata Allah suruh aku dengar. Jadi Abu Musa sebut Allah sebut nama aku. Nabi kata ya. Jadi dia menangis kerana dia mendapat pujian dari Allah kerana bacaannya bagus. Semalam kita bab hadis Riyadhus Salihin semalam tak sampai kepada hadis tu, di mana Abu Musa ni sampai dia menangis kerana dia disebut nama dia sebagai orang yang baca Qurannya bagus. Dianjurkan kepada para syekh, ustaz, para pengajar dan siapa saja yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain untuk selalu mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya dalam memotivasi para muridnya dan memunculkan kelebihan yang dimiliki para murid dari dalam dirinya. Maknanya kalau jumpa budak yang bagus, anak kita kena royak. Bagus awak, sedap suara, kena baca sungguh sikit maknanya itu adalah motivasi. Antara teknik motivasi ialah memuji kelebihan yang ada pada diri anak murid. Ulasan dari Alqamah bin Qais radhiyallahu anhu, dia berkata, aku adalah seorang lelaki yang diberi Allah suara yang bagus dalam membaca Quran. Maka Ibnu Mas'ud biasa mengirim orang kepadaku agar ku bacakan Al-Quran kepada beliau. Okey. Biasanya jika aku telah selesai dari membaca, beliau berkata, sungguh tambahlah bacaanmu kerana aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagusnya suara adalah hiasan bagi Al-Quran. Hiasan bagi Al-Quran ni riwayat At-Tabrani. Catatan, Imam At-Tabrani mengatakan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa beliau pernah mengatakan kepada Abu Musa, ingatkan kami akan Allah, yakni bacalah Al-Quran. Maka Abu Musa pun membaca Al-Quran dan melagukannya. Maka Umar radhiyallahu anhu pun berkata, barang siapa yang boleh melantunkan nada meniru Abu Musa, maka lakukanlah. Jadi Abu Musa ni memang sedap bacaan dia. Jadi dianjurkan untuk memperindahkan bacaan Al-Quran. Bagi siapa yang mampu beribadahlah kepada Allah. Tapi jangan sampai takalluf, dan kita kena jaga hati, jangan sampai kita melagukan Al-Quran untuk orang puji kita, sedap dia baca Quran. Tak. Sebaliknya bila kita baca tu, tujuan kita adalah untuk orang lebih mentadabbur makna Al-Quran, supaya orang kata, oh indahnya bacaan Quran. Sampai gitu kita maksudnya, indahnya ayat-ayat Allah. Jangan sampai kita baca, oh sedap suara dia. Itu nak puji dia tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti setakat tu. Kita akan sambung pada bahagian yang ke-6 ni dalam bab ikhlas kepada Allah. Ini kena hati-hati pada ahli Quran, jangan sampai dia ni riak dalam mempelajari Al-Quran. Kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Okey, kita berhenti setakat ni dulu. Hari ni okey, siri ke? Okey, alhamdulillah telah selesai kita sampai ke hadis yang ke-20, hadis yang ke-31. Hadis yang ke-31 insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang ke-32. Sama-samalah kita doa agar Allah Taala jadikan kita dari ahli Quran, dan sama-samalah kita jaga Quran insya-Allah. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.